dan juga perlawanan sebelum ini di mana Kelantan kalah kepada pasukan T-Team, apakah ini juga akan mengganggu tumpuan dan fokus pada malam ini, Azlan? Ya, sudah tentu ini memberi tumpuan yang lebih diberikan kepada K. Devon. Apakah beliau dapat membangkitkan pemain-pemainnya untuk beraksi dengan pasukan yang digeruni. Semua kita tahu pasukan yang hebat iaitu JDT yang setakat ini belum lagi mengalami apapun kekalahan. Setakat ini mereka telah beraksi dengan cukup konsisten. Berhadapan dengan pasukan yang gagal begini tentunya memberi satu cabaran yang cukup kuat bagi pemain dan juga jurulatih pasukan TRW Kelantan. Baik, Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kerana terus memberikan tumpuan kepada kami secara langsung dari Kota Baru. Ini dia antara barisan pemain yang akan turun berdepan pasukan JDT. Kita dapat lihat bagaimana dengan formasi yang agak menarik 4-3-3, meletakkan Wan Zack, Traore dan juga Zarul Nizam di bahagian depan. Sementara itu saya kira kalau nak dibandingkan capability ataupun kemampuan kedua-dua kapten ini, Badri Razi dan juga Syafiq Rahim, sudah tentulah memiliki kelebihan yang mampu membantu pasukan masing-masing, Azlan. Ya, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Namun begitu, saya lihat di sini pada musim ini nampaknya Syafiq Rahim nampaknya lebih menyerlah kerana beliau sekarang ini telah berjaya menjaringkan beberapa gol yang menarik dan berjaya mengemudi pasukannya dengan cukup berkesan. Jika kita bandingkan dengan Piah, nampaknya setakat ini belum lagi nampakkan apa-apa petanda bahawa beliau sudah mula menunjukkan kecemerlangannya bagi pasukan TRW. Baik, ini dia antara barisan kesebelasan yang akan turun bagi pasukan JDT. Agak menarik kalau kita lihat di bahagian depan. Diaz dan Lucero seperti biasa akan digandingkan. Azamuddin diturunkan, Syafiq juga turun berada di departmen atau bahagian tengah. Sambil itu Haris dan juga Amirul Hadi juga dijangka akan membantu kelancaran dan kesempurnaan di bahagian depan. Sementara Yusafi Sali antara pemain yang berada di bangku simpanan, yang bila-bila masa juga saya kira Mario Gomez akan menurunkan pemain-pemain yang berada di bangku simpanan tetapi dikatakan juga memiliki kemampuan yang sama dengan sebelasan utama yang turun malam ini, Lan. Ya, saya apabila melihat pada barisan kesebelasan pasukan JDT, saya lebih tertarik kepada Amirul, ya. Nampaknya pemain ini terus diberikan kepercayaan untuk berada dalam kesebelasan utama. Persembahan yang konsisten daripada Amirul, dan ini ada saya rasa satu perkembangan yang terbaik bagi Amirul yang kita tahu pada musim sudah nampaknya jarang sekali beliau diturunkan. Dan kita ingin lihat apakah perbaruan yang boleh dilakukan Amirul dalam kesebelasan pasukan JDT ini. Agak menarik di Kota Baru, dari 6 perlawanan 3 di Kota Baru, 2 kemenangan, 1 seri. Ini bererti Kelantan cukup kebal di gelanggang sendiri. Muhammad Faruzi Mak Desa, pengadil perlawanan pada malam ini akan dibantu oleh Azman Ismail, Wan Salman Mansur, sementara pegawai keempat Ku Alauddin, Ku Muhammad. Kita mengharapkan satu perjalanan perlawanan yang cukup menarik malam ini kerana kedua-dua pasukan mempunyai reputasi yang cukup menarik. Apatah lagi, inilah dua pasukan yang menjadi pilihan penonton di online antara 5 sukan kelab yang berada dalam pilihan penyokong-penyokong di Malaysia ketika ini. Ya, apa yang kita lihat sekarang di padang ialah 2 pasukan, yang pertama pasukan baju biru yang belum lagi tewas dan juga pasukan baju merah yang belum lagi tewas di tempat sendiri. Jadi saya rasa sudah tentu malam ini akan cukup menarik. Baik, sudah pun bermula separuh masa yang pertama. Cumanya apakah 15 hari bulan Ogos 2015 ketika JDT dibelasah pasukan Kelantan ketika itu mampu dipadamkan sejarah itu. Baik, asakan awal yang cuba dilakukan oleh Wan Zack Haikal di sebelah kiri pintu gol JDT, di sebelah kanan pasukan Kelantan. Namun satu telakan rendah lambung dilakukan oleh Syafiq Rahim, cuba mencari Marco Abdullah. Itu dia masuk gol untuk pasukan JDT pada minit ke-9. Satu set piece yang agak menarik dilakukan. Bagaimana kita lihat lambungan yang dilakukan oleh Syafiq Rahim dan akhirnya tepat mencari Marcos Antonio, yang memang kalau kita nak perkatakan tentang kemampuan Marcos Antonio, memanglah seringkali melakukan jaringan melalui tandukan itu dia, ataupun jaringan yang dilakukan oleh Lucero sebenarnya. Kalau kita lihat sekali bagaimana. Ya, satu kita lihat set piece di mana Marcos kita dapat lihat daripada awal lagi beliau memang telah berada di sana untuk menerima lambungan yang akan dilakukan oleh Syafiq. Dan kita lihat tadi bagaimana Lucero masuk ke dalam dan melakukan satu tandukan untuk menyambut hantaran ke dalam semula yang dilakukan oleh Marcos tadi.
Ya, Satu set piece yang cukup menarik daripada pasukan JDT. Cumanya pada awalnya kita nampak jelas sekali jaringan yang sudah dilakukan oleh Antonio, tetapi Lucero berada di situ, terkena badannya, dan akhirnya beliaulah yang disahkan sebagai penjaring pertama untuk pasukan JDT. Jadi keadaan sudah mula berubah di Stadium Sultan Muhammad Keempat di Kota Baru, Kelantan ini. Jadi apakah cerita lama pertemuan? Masih lagi pergerakan menarik Lucero sekali bertembak. Satu chip yang agak menarik, masuk. Gol kedua untuk pasukan JDT. Lucero tenang saja, bijak untuk memperdaya. Sekali lagi tertewas Khairul Fahmi Cekman, dan kegembiraan yang dapat dirasakan sekarang ini diraihkan oleh penyokong-penyokong pasukan JDT yang difahamkan lebih 5 buah bas datang ke Kota Baru untuk memberikan sokongan. Ini dia penjaring gol yang kedua. Secara pribadinya Lucero begitu bijak memperdaya menjaga gol pasukan Kelantan. Ya, kita lihat di sini bagaimana bola yang terlepas daripada tandukan oleh Muslim tadi. Okey, kita lihat bagaimana daripada kaki Muslim tadi jatuh kepada Azamuddin yang tanpa melengah-lengah. Pantas dia menampak peluang yang dicipta oleh Lucero ini tanpa kawalan daripada pemain-pemain Kelantan sendiri. Dengan mudah mereka melakukan ataupun chipping menewaskan Apik. Kecewa Apik, nyata Apik kecewa. Kita lihatlah bagaimana ketenangan dia dapat melihat di mana kedudukan Khairul Fahmi Cekman dan di manakah ruang yang mahu ditujukan bola itu, dan akhirnya berjaya memperoleh gol yang kedua setelah di awal penampilan. Ya, hantaran daripada Azamuddin tadi nampaknya cukup menarik. Pantas beliau nampak peluang yang direka oleh Lucero tadi ataupun dicipta oleh Lucero untuk menjadikan kedua ini. Pantas pula kali ini cuba dilakukan oleh Kelantan Musim Rahman Traore, namun gagal untuk sekurang-kurangnya menguji. Satu lagi asakan yang cuba dilakukan antara Lambung, cuba mencari Draman Traore, namun begitu masih lagi dalam kawalan. Berusaha keras nampaknya Draman Traore. Kita lihat bagaimana kesungguhannya antara Lambung ke depan, cuba mencari gol yang dilakukan oleh Indra Putra Mahyudin. Sudah saya katakan pengalaman pemain ini tidak boleh diperkecilkan, dan akhirnya merapatkan kedudukan defisit gol sekarang ini. Melonjak penyokong Kelantan malam ini sudah berubah sedikit kedudukan. Serangan pantas tertewas pada Zainuddin malam ini. Ya, ini kita dapat lihat bagaimana sedikit kealpaan ditunjukkan oleh barisan pertahanan pasukan JDT, di mana mereka kita lihat tadi di sini Marcos lambat untuk memintas bola, dan kita dapat lihat di sana bagaimana pemain JDT nombor 15 iaitu Fazli tidak mendapati dan satu hantaran yang cukup baik. Kita dapat lihat memang kepakaran daripada Indra Putra, itu tandukannya memang cukup berbisa jauh daripada jangkauan Farizal. Namun begitu apa yang sedang kita lihat di Stadium Sultan Muhammad Keempat Kelantan, kali lagi cuba mencari Draman Traore. Namun begitu Antonio dan Aidil sudah bersedia untuk menghalang Draman Traore daripada melakukan percubaan ke arah pintu gol. Ya, Torres nampaknya harus berusaha lebih keras menyambut hantaran-hantaran Lambung yang ditujukan kepada beliau. Lebih pantas mencari ruang untuk menerima hantaran. Wanzek berdepan Fazli. Untuk Dausu Brandon terus ke depan menjadi Draman Traore. Gagal lumayan. Gol untuk Kelantan. Gol untuk gol pertama yang dilakukan oleh pemain posisi nombor 8 Zainul Nizam. Satu keadaan yang menarik berlaku di Kota Baru. Barulah kita nampak bagaimana Kelantan bangkit untuk memberikan saingan, perubahan permainan yang secara totalnya merubah keadaan ketika ini. Ya, kita lihat ini sedikit kealpaan yang membenarkan hantaran silang masuk ke dalam satu kawasan bahaya. Tapi pujian harus diberikan kepada Kecik. Nyata beliau berani satu tandukan right diving header yang cukup menarik menewaskan Farizal. Farizal lambat keluar untuk melakukan ataupun menggagalkan hantaran silang itu tadi. Beliau tertunggu-tunggu, dan di mana Kunalan ketika itu tidak ada kawalan ke atas Kecik. Semuanya bermula daripada pergerakan yang dilakukan oleh Dausu untuk Brandon Guard, akhirnya melakukan satu hantaran ke Fabus. Kunalan lambat untuk membaca gerakan itu, dan Wazarul Rizal ataupun Kecik
bijak untuk menyempurnakan tandukan untuk memberikan gol penyamaan kepada pasukan Kelantan sekarang ini. Sudah 2-2 dalam pertemuan yang cukup menarik di antara pasukan Kelantan dan jangkauan ataupun palang pintu gol pasukan Kelantan. Dan begitulah lah ya, keputusan terikat 2-2 di Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baru Kelantan. Dua jaringan menerusi Juan Martin Lucero dan akhirnya Kelantan bangkit menerusi jaringan Indra Putra dan juga Wan Zarul Nizam ataupun Kecil. Jadi keputusan di Kota Baru Kelantan, JDT 2, Kelantan 2. Jadi itu saja dari kita lah. Mungkinlah saya ingin cakap sebelum kita balik ke studio. Ya, pujian harus diberikan kepada pasukan Kelantan kerana berjaya bangkit daripada hasil ketinggalan 2-0. So sekali lagi kita lihat bagaimana Kelantan berjaya memamerkan satu permainan yang menarik, dan saya ingin kata this is Kota Baru. Jadi tahniah kepada kedua-dua pasukan JDT dan juga Kelantan, seri 2-2 di Kota Baru. Terima kasih, kita balik dulu ke studio.